Hai semua, hari ini kita akan belajar kenal dan tulis nombor dan kita akan belajar menulis dalam bentuk angka. Standard pembelajaran kita pada hari ini ialah menyatakan nombor hingga 100,000. Membaca sebarang nombor dalam perkataan, menyebut sebarang nombor dalam bentuk angka dan menulis nombor dalam angka dan perkataan. Jom kita belajar. Bagaimana 81,357 nak tukar kepada bentuk angka? Okey, jadi nak tukar kepada bentuk angka, kita cari perkataan ribu. Jadi bila kita dah jumpa perkataan ribu, pertama kita bulatkan. Okey, kedua kita buat satu garis pemisah. Garis pemisah ini merujuk kepada nilai tempat ribu. Okey, sekarang kita nak bentuk angka. Jadi pertama 81. 81 ni kita akan tulis di sebelum perkataan ribu. Okey, jadi kita boleh tulis sebagai 81. 81. Okey, sekarang 357. Okey, yang ini kita akan tulis selepas perkataan ribu. Jadi untuk 357 kita boleh tulis sebagai 3, 5 dan 7. 357. Jadi kad perkataan 81,357 ini kita boleh tulis sebagai 81357. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Contoh yang kedua, 60,019. Jadi bagaimana kita nak tukar kepada bentuk angka? Pertama, kita cari perkataan ribu dan kita bulatkan. Kedua, kita buat garis pemisah yang mewakili nilai tempat ribu. Okey, sekarang kita nak bentuk angka dia. Okey, 60. 60 ni kita akan tulis sebelum perkataan ribu. Jadi kita boleh tulis sebagai 6 sifar. 6 sifar jadi maksudnya 60. 19 kita akan tulis di ruangan selepas perkataan ribu. Okey, jadi bagaimana nak tulis 19? Okey, kita akan tulis sebagai 19. Sebab dia 19, kita tulis 19. Tetapi murid-murid kamu harus ingat, bila kamu biarkan jawapan kamu begini, 6, sifar, 1, 9, apabila kita sebut, dia akan jadi 6,019. Sedangkan soalan 60. Tadi cikgu sebut 6,019. Okey, jadi apabila kamu tulis 19, ini yang akan menjadikan jawapan kamu silap. Menjadikan jawapan kamu silap. Okey, jadi kamu kena ingat, selepas perkataan ribu, dia mesti ada 3 digit. Jadi 19 ni kamu tak boleh tulis begini. Okey, selepas perkataan ribu, dia ada 3 digit. Okey, 1, 2, 3. Okey, dan untuk selepas perkataan ribu ni, macam kamu belajar di tahun 3, nilai tempatnya adalah 10 dan 100. Okey, jadi bagaimana kita nak tulis 19? Jadi 19 ni kita tulis bermula dari 10. Kita tulis sebagai 1 di nilai tempat 10, 9 di nilai tempat sa. Okey, sekarang kita tengok di nilai tempat ratus. Okey, oleh sebab nilai tempat ratus ni tidak ada sebarang angka, maka kita wajib letak sifar. Sebab tak ada apa-apa nombor di sini, kita wajib letak sifar. Jadi selepas perkataan ribu, angkanya kita boleh tulis sebagai sifar 19. Jadi apabila kita gabung
sebelum dan selepas perkataan ribu ni, okey, dia menjadi 6 sifar 19. Okey, jadi perkataan 60,019 kita boleh tulis dalam perkataan dalam angka 6 sifar 19. Jadi cikgu harap kamu ingat untuk di bahagian selepas perkataan ribu ni dia mesti ada 3 digit. Macam 19, jadi tempat nilai ratus ni perlu tulis sifar. Jadi cikgu harap kamu faham. Okey, mari kita tengok contoh yang ketiga. Diberi 43,002. 43,002. Bagaimana kita nak tukar dalam bentuk angka? Okey, jadi pertama kita cari perkataan ribu dan kita bulatkan. Langkah kedua, kita buat garis pemisah yang mewakili nilai tempat ribu. Okey, sekarang kita nak bentuk angka dia. Okey, 43. 43 ni kita akan letak sebelum perkataan ribu. Jadi kita boleh tulis sebagai 43. Jadi dia 43. Okey, yang kedua, perkataan 2. 2. Okey, 2 ni kita akan letak di ruangan selepas perkataan ribu. Okey, jadi cikgu harap kamu ingat sebagaimana contoh yang kedua tadi. Selepas perkataan ribu dia mesti ada 3 digit. Wajib ada 3 digit. Okey. 1, 2, 3. Kita siap-siap buat garis dan kita tulis nilai tempat supaya kita boleh letak 2 itu pada tempat yang betul. Okey, sekarang tengok 2 ni. Di mana kita nak letak? Adakah ratus, puluh ataupun sam? 2 ini adalah berada di nilai tempat sam. Maka kita letak 2 di sam. Jadi bagaimana nilai tempat ratus dan puluh? Oleh sebab tak ada apa-apa nilai di ratus dan puluh, kita wajib letak sifar. Sebab apa? Sebab selepas ribu dia mesti ada 3 digit. Jadi kita tak boleh tulis 2 saja dan biarkan ini kosong. Jadi kita wajib letak sifar. Sifar 1 di nilai tempat ratus, 1 lagi sifar di nilai tempat puluh. Jadi apabila nombor ini kita gabung, dia menjadi 4, 3, sifar, sifar, 2. Okey, jadi kad perkataan 43,002. 43,002 kita boleh tulis dalam angka sebagai 4, 3, sifar, sifar, 2. Okey, jadi cikgu harap kamu faham bagaimana nak tukar perkataan kepada bentuk angka. Jadi yang paling penting cikgu nak kamu ingat, bila nak tulis selepas perkataan ribu ni, dia mesti ada 3 digit. Dia mesti ada 3 digit. Jadi mana-mana nilai tempat yang tidak ada, kamu wajib letak sifar. Okey, jadi sekarang kita tengok seterusnya. Okey, sekarang cikgu nak uji sama ada kamu faham bagaimana nak tukar perkataan kepada bentuk angka. Okey, jadi kita tengok soalan yang pertama. 38,712. 38,712. Okey, jadi mana satukah pilihan kamu? Sama ada A atau B. A atau B. Okey, mana satu jawapan kamu? Ya, jawapan yang betul adalah A. Jawapan yang betul adalah A. Kita boleh tulis sebagai 38,712. Okey, seterusnya kita tengok soalan yang kedua. 70,004.
70,004. Okey, mana satu jawapan yang betul? Sama ada A, 70,040 atau B, 70,004. Okey, mana satu pilihan jawapan kamu? Okey, ingat penerangan cikgu tadi dengan 3 contoh. Cikgu harap kamu boleh pilih jawapan yang betul. Okey, A atau B. Ya, jawapan yang betul adalah B. Kita boleh tulis sebagai 70,4. 0,04. Okey, sekarang kita tengok soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir adalah 61,902. 61,902. Okey, jadi mana satu pilihan kamu? A atau B? A atau B? 61,000. Macam mana nak tulis? 61 sebelum perkataan ribu. Selepas perkataan ribu, 902. Okey, jadi jawapan yang betul adalah A. Jadi jawapan yang betul adalah 61,902. Okey, jadi di sini saja sesi pembelajaran kita. Cikgu berharap kamu faham bagaimana nak tukar perkataan kepada angka. Jika masih belum faham, cikgu nak kamu ulang balik video cikgu supaya kamu faham. Okey, jadi kita bertemu lagi di sesi pembelajaran seterusnya.